Hello, hai. Okey, kita hari ni nak masak serawa durian. Alright, so pertama kali kita kena uh, panaskan air. Okey, tak kisah korang nak panaskan air tu sampai mendidih ataupun on along the way tu pun korang nak tambah pun tak ada masalah. Okey, so kita masukkan durian-durian yang ada. Korang boleh pilih sama ada nak letak durian kampung ke, durian Musang King ke, terpulang kepada korang. Ikut taste masing-masing So make sure didihkan dia sampai dia bertukar warna dan korang letakkan daun pandan at least dua helai pun dah okey dah sebenarnya. So korang ikatkan, kacaukan secara rata, gaulkan dia supaya ianya sebati dengan air dan juga daun pandan tu. Okey. So seterusnya kita kacau dia sampai dia sebati dan kita akan masukkan seterusnya ialah gula Melaka. Okey. So saya masukkan gula Melaka dan juga gula putih, tapi yang saya punya ni gula perang. So terpulang. Okey. Isi secukup rasa. Kalau korang rasa nak manis, korang boleh letak lebih. Dan secubit garam ataupun secukup rasa lah. Garam tu terpulang korang nak letak banyak ke ataupun sikit. Okey, so agak-agak lah ya. Okey, gaulkan sebati. So apabila korang gaulkan sebati, ianya durian tu akan dia akan cair lah. Okey, seterusnya kita akan letakkan santan. Okey, santan ni korang letak di hujung-hujung sikit lah supaya ianya tak pecah minyak. Okey, so bila korang letak di hujungnya tu, ianya akan completely sebati dengan korang punya serawa tu, dengan durian tu. Okey, kalau kita nak tahu ianya dah masak ke ataupun belum, korang boleh tengok sama ada tekstur yang dekat durian dan juga biji dia tu. Kalau kata dia dah keluar daripada biji durian tu, so korang dah tahu dah yang serawa korang tu sebenarnya dah nak masak. Sebagai contoh macam ni lah. Okey, nampak tak? Dia punya biji dah bersih dah kat situ. So bermakna korang punya serawa ni dah almost masak. Alright. Okey, seterusnya kita masak beras pulut. Okey, so saya menggunakan pressure cooker sebab saya malas nak menunggu rendaman beras pulut tu. So saya bila menggunakan pressure cooker ni, kita tak perlu nak rendam lama pun kita punya pulut tu. Alright, so kita masukkan air ke dalam beras pulut kita tu. Dia kalau boleh bukannya macam kita masak nasi tu, dia kena sama rata dengan beras tu. Air tu kena sama rata dengan beras supaya ianya tak lembik. Korang agak-agak lah. Okey. Okey, so kita masukkan daun pandan juga supaya dia menghasilkan satu aroma yang menarik. Okey, dan juga garam. Garam ni korang agak-agak lah. So kalau kata korang letak banyak pulut tu, korang bagi balancekan dia dengan secukup rasa. Macam saya ni saya letak 1 sudu lah sebenarnya. Sebab saya tak nak dia masin sangat. Sebab saya tak suka. Tapi kalau korang suka masin, terpulang. Alright, so kita masak dulu beras kita ni supaya ianya kembang. Okey, kalau menggunakan pressure cooker ni memerlukan masa 12 minit sahaja. So cepat, betul tak? Itu kelebihan dia kalau kita pakai pressure cooker. Alright, so saya punya pressure cooker ni dah siap dah. Beras saya ni dah masak, beras pulut ni. So kita tengok. Alright, kita make sure jangan terus buka sebab apa, dia ada gas, dia ada wap dalam tu. Sorry. So bila dah settle wap tu, kita buka. Alright, kita tengok sama ada beras pulut kita tu dah masak ataupun tidak. Kalau korang tengok dalam ni memang dia dah masak lah. So apa yang kita kena buat? Okey, kita kena kacau dia. Sebab apa? Lepas ni kita nak letak santan. Okey, supaya ianya jadi lebih berlemak. Okey. Okey, santan yang saya akan letakkan selepas ini sebenarnya saya menggunakan separuh kotak sahaja.
Sebab saya rasa dengan kuantiti beras pulut yang saya masakkan tadi ni, saya hanya memerlukan separuh kotak sahaja. Okey, so terpulang kepada korang. So korang nak ianya berlemak, korang boleh balancekan lah, sama ada kurang ataupun lebih santan ini. Okey. Gaulkan sebati. Okey, gaulkan sebati supaya semuanya rata mendapat santan tu. Alright. So next kita tutup balik semula dan saya tekan pressure cooker saya untuk steam. Sebab apa, kita akan kukuskan kita punya beras kita yang dah masak tu bersama dengan santan. So bila dia dah masak pun around dalam 10 minutes macam tu, so kita boleh makan. So maksudnya kita dah siap lah. Nampak tak dia punya beras pulut tu, dia dah adun sebati dengan santan kita tu. So apa lagi, kita angkat dan kita boleh hidang dah. Kita dah boleh makan kita punya beras pulut ni. Alright. So korang boleh cuba. Sangat mudah untuk buat masak beras pulut ni. So korang boleh cuba buat dekat rumah. Okey. Tara. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba. InsyaAllah korang pun juga boleh buat. Okay, see you. Bye.